Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wan Muhammad Azmi Fikri bin Wan Muhammad Abdul Malik, S55115 dari kumpulan 11. Saya sebagai pembentang pertama yang akan membentangkan tentang pendahuluan atau isi pertama, iaitu mengapakah pencemaran air boleh berlaku walaupun terdapat penguatkuasa. Seperti yang kita tahu, sumber air seperti air sungai atau air laut adalah sumber air yang bersih dan jernih sehingga boleh menjadi tempat untuk masyarakat bermandi-manda. Namun, tidak lagi kerana sumber air ini telah dicemari oleh sisa pembuangan sampah sarak atau sisa toksik. Hal ini menyebabkan pencemaran sumber air di negara kita kini berada situasi yang merusinkan. Apabila masalah pencemaran ini berlaku secara tidak langsung, ini akan terus ditunding ke arah pihak atasan, iaitu penguatkuasa. Namun tidak difikirkan yang segala masalah ini berlaku adalah disebabkan oleh sikap kecuaian dan kepentingan masyarakat kita sendiri. Hal ini bukan masalah dari penguatkuasaan undang-undang yang lemah, kerana mereka telah mewujudkan pelbagai inisiatif bagi membendung masalah pencemaran air ini berlaku. Sebagai contohnya, mewujudkan Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 dan Akta Industri Perkhidmatan Air Negara 2006. Antara sebab mengapakah pencemaran air ini terus berlaku walaupun terdapat penguatkuasaan adalah disebabkan kilang yang beroperasi secara haram dan tanpa kawalan tegas. Daripada kilang-kilang ini, mereka akan melupuskan segala sisa toksik terus ke sungai. Tambahan pula, menurut daripada Persatuan Penyelidikan Air dan Tenaga Malaysia, terdapat lebih 33,000 tangki septik di lembangan Sungai Langat yang telah melepaskan sisa kumbahan terus ke sungai. Hal ini telah menyebabkan sungai menjadi kotor dan kehidupan akuatik mengalami kematian. Selain itu, sikap sesetengah masyarakat yang mengamalkan sikap penting diri sendiri, sebagai contohnya, setengah individu yang membuang sampah ke dalam sungai tanpa memikirkan akibat terhadap alam sekitar. Hal ini juga akan merosakkan imej negara kita terhadap pelancong asing yang melihat keadaan sungai kita yang tercemar ini. Walhal pihak penguatkuasa juga telah memberi banyak peringatan agar sama-sama kita sebagai masyarakat menjaga sungai ini dan alam semula jadi ini daripada terus tercemar. Sekian sahaja daripada saya. Kita akan teruskan kepada pembentang seterusnya. Selamat sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Jurifa Arifin. Nama saya Kamishwari Muniandi, nombor matriks S54746. Hari ini saya nak bentangkan tentang apakah bahan kimia yang menyumbangkan kepada pencemaran air. Kerja-kerja industri dan pertanian yang melibatkan banyak penggunaan bahan kimia merupakan puncak utama kepada pencemaran air. Salah satu penyumbang kepada pencemaran air adalah logam dan pelarut industri seperti arsenik, plumbum, kadmium, nikel, merkuri, kromium, kobalt, zinc dan juga selenium. Jikalau logam dan pelarut industri mencemarkan air, ia akan menjadi racun kepada kehidupan akuatik dan juga dapat memperlambatkan perkembangannya. Bukan itu saja, kehidupan akuatik akan menjadi tidak subur ataupun mengakibatkan kematian kepada kehidupan akuatik. Selain itu, racun perosak seperti polycyclic aromatic hydrocarbon PAHs dan organochlorine pesticide OCPs juga merupakan bahan kimia yang menyumbang kepada pencemaran air. Jikalau burung, manusia atau haiwan lain mungkin diracuni jika mereka memakan ikan yang dijangkiti. Air sekali, bahan kimia yang menyumbangkan kepada pencemaran air adalah petroleum, di mana melalui tumpuan minyak ketika kapal pecah. Tumpahan minyak memberi kesan di kawasan hidupan liar, tetapi boleh juga merebak sejauh beberapa batu. Contohnya, tumpahan minyak ini boleh menyebabkan kematian banyak ikan dan menempel pada bulu burung laut, menyebabkan mereka kehilangan keupayaan untuk terbang. Secara tidak langsung, bahan kimia petroleum bukan saja mencemarkan air, maka ia juga menjejaskan seluruh ekosistem. Terima kasih.
Seterusnya, bolehkah punca pencemaran air ini dapat dikenal pasti oleh masyarakat setempat? Boleh. Ini kerana segelintir masyarakat tidak mempunyai kesedaran diri dan cara yang betul dalam mengendalikan bahan kimia tersebut. Sebagai contoh, Sungai Kim yang berada berhampiran dengan kilang tayar yang bertapak di Pasir Gudang, Johor Bahru. Sungai tersebut telah dicemari oleh bahan kimia seperti etil benzin, toluene dan sebagainya, lantas menjejaskan kesihatan penduduk setempat. Sebagai kesimpulan kecil, masyarakat setempat juga perlu mengambil cakna tentang pencemaran air yang telah dialami oleh mereka. Peranan masyarakat amat penting dalam mengenal pasti punca berlakunya pencemaran air. Antaranya adalah penduduk setempat perlulah meminimumkan penggunaan racun perosak, racun rumpai dan juga baja. Contohnya, masyarakat boleh tidak membuang bahan kimia seperti minyak motor atau cecair automotif ke dalam sistem pembentukan sanitasi atau pembentukan ribut kerana kedua-dua akan berakhir di sungai. Dengan mempraktikkan perbuatan ini, kita dapat mengurangkan pencemaran air. Selain itu, penggunaan deterjen atau peluntur yang minimum semasa mencuci pakaian atau pinggang mangkuk amat digalakkan kerana bahan daripada deterjen tersebut mempunyai kandungan yang berbahaya seperti fosfat. Kesan daripada fosfat yang terlampau banyak akan menyebabkan polusi nutrien dan akan berlakunya pertumbuhan alga yang berbahaya di kawasan berair. Ini akan menjejaskan kesihatan air di sungai tersebut. Bahan pencuci bebas fosfat dapat membersihkan sisa fosfat di loji rawatan air sisa. Selain itu, industri perlu memasang sistem peralatan perawatan untuk membuang kesan toksik dalam air yang tercemar dan seterusnya menyalurkan sisa air yang telah dirawat terus ke pembandaran supaya masyarakat di sekeliling dapat menggunakan air itu sebaik mungkin. Bila suatu sumber air dicemari oleh bahan pencemar kimia, ia boleh memberi kesan kepada hidupan liar, daerah aliran sungai dan juga penduduk sekitarnya. Hal ini demikian jika berlakunya pencemaran bekalan air tawar yang merupakan sumber air penduduk atau haiwan untuk diminum, ia mungkin tidak lagi selamat untuk tujuan penggunaan. Sebagai contoh, pembuangan bahan toksik dari kilang perindustrian ke alam sekitar dan limpasan air bagi kawasan pertanian akan mengancam bekalan air untuk jangka masa yang pendek. Pencemaran bahan kimia boleh memberi kesan buruk kepada haiwan dan juga termasuklah manusia sekiranya diminum, diserap melalui kulit atau melalui pernafasan. Pendedahan jangka pendek kepada beberapa bahan pencemar kimia boleh merosakkan sistem imunisasi, endokrin dan pembiakan. Bahan pencemar kimia mampu menyebabkan luka dan memberi kesan kepada organ dalaman. Bahan pencemar kimia juga boleh mencetuskan gejala asma kepada mereka yang mempunyai penyakit ini. Pendedahan kepada pencemaran bahan kimia juga boleh menyebabkan sakit kepala, merendahkan kadar pernafasan, merosakkan kerongkong atau kerangsaan mata. Wanita mengandung juga berisiko kerana janin yang dikandung adalah sensitif terhadap bahan kimia. Hal ini kerana toksin boleh mempengaruhi perkembangan sistem dan pertumbuhan organ. Pendedahan jangka panjang terhadap pencemaran bahan kimia boleh menyebabkan spesies asli dalam suatu ekosistem itu mati dan hal ini menyebabkan kawasan tersebut mengalami kehilangan kepelbagaian biodiversity. Dan ini menjadi lebih terdedah kepada spesies invasif dan tidak diingini. Selain itu, antara contoh lain akibat kesan lebihan bahan kimia seperti baja yang mencemari sumber air akan menyebabkan pertumbuhan alga. Apabila alga meliputi permukaan air, haiwan akuatik akan mati akibat kekurangan oksigen dan kualiti air keseluruhannya merosot.